Pada tahun 50-an, Terengganu adalah negeri yang dikatakan paling miskin di negara ini. Kemudahan asas amat terhad sekali. Penduduk hidup dalam keadaan yang susah. Penutupan lombong biji besi di Bukit Besi Dungun dalam tahun 1970 telah memberi satu lagi tamparan yang besar. Ia memburukkan keadaan. Berasaskan keadaan sosioekonomi ini, Kerajaan Persekutuan telah mengambil langkah dengan menubuhkan agensi khusus bagi membawa pembangunan ke negeri Terengganu, tumpuan ke kawasan pedalaman daerah Dungun, Kemaman dan Hulu Terengganu. Dasar ekonomi baru dijadikan sebagai asas, iaitu bagi membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah atau Ketengah telah diperbadankan pada tanggal 12 April 1973 mengikut Akta Parlimen 104/73 bertujuan bagi membaiki taraf sosioekonomi penduduk dalam wilayah. Kerajaan negeri juga telah meluluskan enakmen bilangan 17/1972 iaitu enakmen berkaitan dengan penyerahan tugas-tugas lembaga. Di bawah akta tersebut, Ketengah diberi kuasa melaksanakan pembangunan ke atas kawasan seluas 443,876 hektar, iaitu kira-kira 1/3 keluasan kawasan negeri Terengganu. Keluasan wilayah ini bertambah kepada 653,075 hektar apabila kawasan pembangunan Tasik Kenyir dijadikan sebahagian daripada wilayah Ketengah. Ketengah yang diterajui pengurus besar telah berusaha gigih bersama-sama kaki tangan bagi menukarkan impian kepada kenyataan. Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Inilah prinsip dan pegangan ahli-ahli jemaah, lembaga, pegawai dan kaki tangan yang diamanahkan membangunkan wilayah ini. Ketengah mengorak langkah dengan melaksanakan pelbagai aktiviti pembangunan. Pola pembangunan seimbang antara wilayah dipastikan untuk merapatkan jurang pendapatan dan taraf hidup penduduk antara wilayah, negeri dan nasional. Sektor swasta dijadikan sebagai pemangkin dalam strategi pembangunan, diikuti sektor awam dan usaha sama. Bagi mempercepatkan pembangunan, 9 buah syarikat anak diwujudkan bagi menjalankan aktiviti sektor peladangan, pelancongan, peruncitan, ternakan, kuari dan pendidikan. Kemudahan asas seperti jalan raya, bekalan elektrik dan air disediakan secara menyeluruh. Jalan Jerangau Jabur sepanjang 118 km dan jalan-jalan jejari utama dibina sebagai teras pembangunan. 101,294 hektar atau 89,75% kawasan baru telah dimajukan dengan tanaman komoditi utama kelapa sawit. Zon-zon perindustrian diwujudkan. Sejumlah 21 kilang beroperasi meliputi kilang sawit, memproses kayu, papan lapis, batu bata, paip konkrit, pelet dan parkir. 5 bandar baru berjaya dibangunkan di bawah konsep pemusatan penempatan. Kini telah didiami oleh 60,000 penduduk. Bandar-bandar dimaksudkan ialah Al-Muktafi Billah Shah, Ketengah Jaya, Bukit Besi, Seri Bandi dan Cenih Baru. Sejumlah 4,300 rumah kos rendah dan kos sederhana termasuk ruang-ruang niaga telah dibina bagi menampung keperluan penduduk. Matlamat ke arah menjadikan setiap rumah satu telefon di bandar-bandar baru telah tercapai. Sementara di kampung-kampung, 80% penduduk telah memperoleh kemudahan melalui talian tanpa wayar atau CDMA. Dalam usaha mengurangkan pergantungan kepada komoditi utama, projek-projek pertanian secara perintis telah dilaksanakan, khususnya pengeluaran buah-buahan tempatan berpotensi. Kampung Tepus sebagai pusat pengeluaran buah salak bermutu tinggi, Kampung Rantau Panjang bagi tanaman pelbagai buah-buahan dan durian mentangau atau Citrus Valley sebagai pusat pengeluaran limau madu utama. Ke arah mempercepatkan pembangunan di kampung-kampung, Ketengah turut melaksanakan program gerakan daya wawasan
atau GDW melalui konsep memperkasakan penduduk. Projek-projek dijalankan meliputi projek fizikal, ekonomi dan sosial setempat. Sejumlah 38 kampung tradisi utama telah diiktiraf sebagai kampung GDW. Ketengah juga berperanan secara aktif dalam usaha meningkatkan sumber manusia yang lebih produktif, inovatif dan berkualiti seiring dengan Wawasan 2020 melalui pelaksanaan pelbagai program pembangunan sosial dan institusi. Program Pembangunan Rakyat Termiskin atau PPRT adalah salah satu program pembangunan yang diberi perhatian utama ke arah pembasmian golongan termiskin. Program dijalankan meliputi program pemulihan rumah atau PPR, makanan tambahan dan perubahan sikap. Selaras dengan strategi mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumi Putra atau MPPB, Ketengah tidak ketinggalan menjurus kepada pembangunan sektor keusahawanan. Kini seramai 1,130 usahawan berpotensi telah diberi latihan dan sebagian besar telah menjalankan pelbagai bidang perniagaan dalam wilayah. Pelaksanaan projek-projek ekonomi berpacukan pasaran juga dilaksanakan bertujuan bagi meningkatkan pendapatan. Industri pelancongan juga menjadi fokus utama dalam agenda pembangunan Ketengah. Tumpuan khusus ialah ke atas pembangunan Tasik Kenyir, merupakan salah satu destinasi pelancongan utama negara. Tasik buatan manusia terbesar di Asia Tenggara ini mempunyai keluasan 38,000 hektar, lebih 340 pulau, 14 air terjun, lokasi-lokasi bersejarah, gua-gua, pelbagai spesies flora dan fauna, dan ikan selain pemandangan yang menarik. Sebagai galakan kedatangan para pelancong, kemudahan penginapan seperti hotel, chalet dan houseboat berharga sederhana dan rendah selain kemudahan rekreasi lain disediakan. Pelbagai aktiviti tahunan diadakan bagi mempromosi kawasan Tasik Kenyir bagi menarik pengunjung. Sebagai sebuah wilayah yang luas, Ketengah juga mempunyai kawasan-kawasan menarik yang lain. Tasik Puteri, Hutan Lipur Cemerung, Sungai Loh dan Kampung Pasir Raja telah dibangunkan dengan kemudahan-kemudahan rekreasi bersesuaian. Selaras dengan era globalisasi, Ketengah melaksanakan program teknologi komunikasi dan maklumat atau ICT bertujuan mengurangkan jurang digital di antara bandar dan desa. Program-program dijalankan meliputi penubuhan pusat IT masyarakat atau IT MAS, pusat e-community dan makmal ICT sekolah-sekolah rendah dan menengah. Pada April 2001, Kolej Ketengah telah ditubuhkan bertujuan memberi peluang pendidikan yang luas kepada para belia lepasan sekolah luar bandar dengan tumpuan kepada kursus-kursus berasaskan IT. Kejayaan pelbagai program pembangunan ini adalah didokong oleh kekuatan organisasi yang dinamik melalui slogan Bersama Membangun. Pelbagai perancangan baru dilaksanakan selaras dengan perkembangan semasa. Melalui penerimaan anugerah dan penghargaan seperti MS ISO 9002 dan Anugerah Perdana Teknologi Maklumat 2002, Ketengah telah membuktikan kemampuannya sebagai sebuah organisasi pembangunan wilayah berwibawa dalam melaksanakan amanah Kerajaan Persekutuan ke arah memajukan masyarakat luar bandar. Kini wilayah Ketengah telah banyak bertukar wajah berbanding pada awal penubuhannya. Walaupun begitu, selaras dengan misi Kementerian Pembangunan Luar Bandar, wilayah ini akan terus dibangunkan agar masyarakat luar bandar tidak ketinggalan dalam arus perdana kemajuan negara. Agenda terkini ialah bagi melahirkan masyarakat berkualiti dan beriman, dikenali sebagai K-Man, yang akan menjadi tonggak pembangunan Ketengah di masa akan datang. Ia dinyatakan sebagaimana perutusan pengerusi. InsyaAllah pada tahun 2010 nanti kita akan melahirkan apa yang kita katakan K-Man ataupun Ketengah Man. Definisi Ketengah Man ialah mereka warga Ketengah yang berpendapatan 2,000 sebulan, yang mempunyai anak-anak mereka di kolej ataupun di IPT, yang katakanlah berteknologi dengan kurang-kurangnya katakanlah cita-cita negara satu komputer satu rumah,
dan juga mempunyai kediaman yang selesa, rumah yang selesa. Diharap dengan kategori ini kita akan melahirkan KMN ataupun rakyat Kedah yang lebih baik, yang lebih berdaya maju, yang lebih maju di masa-masa yang akan datang dengan target yang kita beri adalah pada tahun 2010 nanti. Kedah akan terus melangkah gagah merentasi abad ke-21 dengan membawa obor pembangunan yang seimbang dan relevan dalam senario pembangunan negara. Dengan moto bersama membangun dan jalinan usaha yang mantap bersama penduduk serta agensi-agensi, Kedah tetap menabur bakti demi mewujudkan masa depan yang lebih cemerlang.